Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sempena tahun baru, mari kita tengok muka surat 282. 282. Dua lapan tiga. Kita nak tengok cerita Quran sebut tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Jumpa tak? Ayat 2 boleh? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Itu tak boleh pendek tuan, dia kena panjang tu. Ayatain. Sebab apa tak boleh pendek? Apa hukum tajwid tu? Man arid lisukut, berdiri di kerusi. Itulah dia, tahun baru ma'al hijrah. Tajwid tak reti ni. Famahawna, ajak tu maklin. Maklin kan, sebab tu dia kena slow landing. Ayatain. Ya, dia tak boleh ayatain. Dia lin ni lembut, ya. Famahawna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Huruf dhan dia tak ada qalqalah. Kan, jangan baca fadlan, dia mati tuan-tuan. Fadlan, dia mati ya. Fadlan, dia tak ada fadl. Kalau dal ada, laqad, tapi dhan dia tak ada. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila.
Sebab apa tak baca tafsil? Kita baca tafsila. Apa pula tajwid itu? Biha. Dah lah subuh-subuh Ustaz kau tanya pula tajwid. Itu namanya mad badal, mad iwad. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Cukup tak satu napis tu? Samput. Samput tanda kubur dah terbuka sikit tu. Kita kena banyak lah tempat. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Tengok mana tengok mana sempena 1 Hijrah. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain wa ja'alna. Apa makna tuan-tuan? Kami tu Allah Ta'ala jadikan al-laila malam. Malam tadi malam lah kan. Wan-nahara ni kejap lagi kita dapat siang pula. Siapa yang jadikan? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatain, dua tanda. Dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga malam tu ada tanda, siang tu ada tanda. Tanda malam golap, tanda siang torang. Famahuna. Bila tuan-tuan padam whiteboard tu, itu namanya maha. Maha, padam hilangkan. Kami padamkan, hilangkan ayatal laili, tanda malam, iaitu gelap tadi. Wa ja'alna, dan kami jadikan ayatan nahar, tanda
siang. Tanda siang ini mubsiratan, terang benderang yang membolehkan kamu melihat. Jadi kan bersilih gantilah tu. Hilang gelap, datang terang. Hilang terang, datang gelap. Habis tahun 1443 Hijrah. Kan? Mat Lin tak tahu lagi. Mat Iwat tak tahu lagi. Mat Kilau dia tu. Mat Kilau tu tak ada sunat, tak ada wajib tu dah. Mat Lin, Mat Iwat ni wajib fardu ain. Aduh, macam tu lah tuan-tuan ya. Umur kita bertambah. Amal dia entah ke mana. Baik. Lagi ditabataru. Jadi waktu siang ni terang benderang ni, boleh nampak, mata boleh nampak ni. Jadi manusia gunakan untuk apa? Li tu untuklah tabataru, kamu mencari fadlan tu kurniaan rezeki lah tu. Min tu dari Rabbikum, Tuhan kamu. Jadi rezeki-rezeki yang kita cari ni siapa bagi tu? Rabbikum, Tuhan kamu. Tu kena sedarlah tu. Jadi dapat rezeki, jangan nasib body TV lebar ya. Kena belajar tajwid nah. Body TV lebar, nengok JTT, nengok Selangor, nengok Manchester, tajwid tak reti. Sebulan sekali sambut ma'al hijrah tak ada guna macam tu lah. Betul tak? Hijrah hidup kita tak ada. Sama ya. Gitu ya. Baik, lagi wali ta'lamu, apa makna tuan? Li tu bagi kan, ta'lamu tu kamu tahu, adada, apa makna adada? Tuan-tuan apa nama buat tahlil tu? Allahumma salli ala as'adi makhluqatika badrid duja sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kan adada maklumatika. Adada tu banyak mana kita nak salawat ke Nabi tu, adada sebanyak bilangan maklumatika. Maklumat Allah ni maksudnya kalimah-kalimah Allah banyak Lagi apa kita sebut tu? Maklumatika wa midada kalimatika, dan juga dakwat yang menulis kalimah engkau ini banyak Lagi kita sebut kullama, yang kita nak selawat ni, sentiasa selawat ni setiap kali zakaraka dzakirun, ingat kepada engkau orang yang ingat, wa ghafala an dzikrikal ghafilun, dan juga sebanyak lupa orang yang lupa zikir engkau. Macam itulah kita beritahu Allah Ta'ala banyaknya selawat kita nak buat. Tapi malangnya tuan-tuan tu nyambutnya tapi tak reti apa tu. Kan ya? Sampai dia belengok tu kan. Baik. Jadi untuk kita mengetahui adada bilangan as-sinin tu tahun lah. Tu 1443 berlalu. 1444 muncul. Jadi hari ni adalah hijrah sikit tu. Dah tahu Matlin lah. Tanya balik 3 bulan kan datang, dah lupa balik. Okey, baik. Wal hisab. Hisab tu apa makna dia? Kita raya atau puasa berdasarkan ru'yah atau hisab. Ru'yah maksudnya tengok 6 bulan. Hisab maksudnya kira Syaban tu 1-1 sampai 30. Barulah kita puasa. Jadi hisab tu itulah maksudnya. Tadi kan Allah sebut tahun. Ni Allah sebut pula hari, minggu dan bulan. Hisab, kiraan ya. Jadi dengan berlalunya pusingan malam siang, maka dapatlah kita kira hari, minggu, tahun.
bulan dan tahun. Bertambahlah umur kita. Tuan-tuan yang umur 70 ikut bulan Kristian, bulan Masihi, sebenarnya dah umur 72 ikut hijrah. Ni yang umur 35 sebenarnya dah jadi 36. Ya, sebab bulan hijrah dia tak ada 31 bulan. Jadi dia kurang lah. Jadi dah banyak umur. Saya dulu umur 14 tahun. Main bola mewakili negeri dulu. Satu padang bola tu main 2 jam, tak berhenti berlari dah. Sekarang berlari sikitnya dah berhenti dah. Kan dulu 2 ayat Quran ni tuan-tuan, 2 ayat tu satu nafas pum dulu lah. Sekarang tinggal 1 ayatnya. Tuan-tuan 1/2 ayat pun tak sampai. Tu maksudnya loket dah lah tu. Loket apa tuan-tuan? Jadi jom kita bersedia. Terus lagi wa kulla syai'in, apa makna dia? Kulla tu tiap-tiap, syai'in tu sesuatu, kan? Everything. Kan? Each, setiap sesuatu, fassalnahu, kami tafsil ni terperinci, kami jelaskan, kami jelaskan, perincikan tafsila, sejelas-jelasnya. Jadi pusingan malam, siang, hari, minggu, bulan ni tuan-tuan, Allah jelaskan sistem perjalanannya tu dengan sejelas-jelasnya, sehingga ahli falak boleh tentukan waktu subuh setahun akan datang. Satu tahun akan datang, ahli falak sekarang hari ni dah boleh tentukan pukul berapa tu, pukul 5.47. Sebab dia boleh detect sistem edaran. Itu kalau tuan-tuan nak tahu, kena panggil ahli falak lah. Saya tak reti tu lah. Saya ikut ahli falak tu. Poso. Cuma tahun ni puasa Arafah je, saya tak ikut. Saya ikut orang Arafah Saudi tapi nak raikan kawan-kawan puasa dan Jumaat dan Sabtu, nak meraikan. Okay, tuan-tuan. Jadi kejadian Allah Subhanahu Wa Taala malam siang tu detail ni. Jadi sekali-sekala surau kita ni janganlah asyik kuliah firman Allahnya. Sekali-sekala panggillah ahli falak tu, bawa dia punya video, bawa dia punya PowerPoint tu, pasang skrin tu kan, ditunjukkan untuk kita tahu betapa tafsilah, detailnya, kemasnya sistem ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, cakrawala. Saya ada seorang namanya Dr. Kasim Bahili, orang yang mengurang ke menambah waktu subuh hari itu. Berapa tahun bila itu yang waktu subuh kita tambah kan? Inilah orangnya. Dr. Kasim Bahili ni, melalui tesis PhD dia. Dia dapat dana daripada JAKIM, dia mohon dapat buat kajian. Lepas tu dia rupa-rupanya tak betul kiraan waktu subuh yang selama ini. Dia tambah, tapi waktu syuruk dia tak tambah. Jadi waktu subuh tu jadi pendek. Jadi panggil dia sini. Dia ni pengarah Al-Khwarazmi Melaka, Balai Cerap Al-Khwarazmi tu, dia pengarah situ. Dia memang, dia orang fizik, dia bukan ustaz. Dia orang fizik, memang orang sains, tapi dia berkecimpung dengan falak. Jadi memang power. Kalau ustaz jadi di falak, asyik firman Allah sabda Rasul je. Lawan kafir dia. tak percaya kafir. Kan, tak percaya fasik. Itu ustaz, orang fizik ni tak ditunjuk satu-satu. Apa nama planet yang ada golang? Zuhal. Dia boleh tunjuk dan macam mana batu keliling Zuhal tu
beredar tu satu pun tak ada belaga. Tu memang kita terlafaz, tak sengaja tu tapi terlafaz, subhana rabbiyal azim macam tu. Ya, nanti kita panggil dah sekali ya, tahun 2054. Tak, jangan mati tu. Baik. Wa kullu insanin, dan dalam melalui malam siang ni tuan-tuan, sejak kita akil balik lah ni, sejak kita akil balik ya, ini berlaku. Dan tiap-tiap insan alzamnahu, apa terjemah? Saya tak nampak Melayu tu. Itu diterjemah satu-satu. Cuba tengok ayat 3 boleh, topi. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amalan perbuatannya. Oh, kalungkan juga. Kalau saya terjemah, saya pertanggungjawabkan. Alzamnahu tu, ya, kami pertanggungjawabkan. Ta'irahu tu kesan amalannya, dosa pahala. Ya, kami gantung. Itulah maksudnya. Ini cerita bahasa sastra. Maksudnya ikat dia, kalungkan ke tengkuknya. Maksudnya pertanggungjawabkan. Kan ayah kita dulu, tengkuk ayah ni yang tanggung kan, dia sebut yang tu. Ya, jadi ini bahasa nah. Tapi maknanya Allah Ta'ala akan pikulkan, pertanggungjawabkan kesan perbuatan dan perkataan kita. Dia kesannya sama ada pahala atau dosa ya. Celaka orang tu, pahala ke dosa? Dosa. Subhanallah, pahala ke dosa? Pahala aja. Hak Hogan, pahala dosa? Mak Lin tak wati, Mak Lin, Mak Iwat tak wati, tapi dia hafal nama Hak Hogan, dosa pahala. Yang tu. Berlalunya malam siang, Hak Hogan tu siang ke malam? Macam tak tahu. Kan Ronaldo, apa lagi ni, ingat tu nama yang hari tu kita test, kita apa, Santok Singh, ingat. Mak Lin dia tak ingat. Soh Chin An di Putrajaya, saya tanya Soh Chin An ni negeri mana, dia kata Melaka. Daerah mana? Bukit Katil dia tu. Dia boleh tahu kampung orang tu. Mat Lin tak erti. Itu ceritanya orang Melayu melalui malam siang, bertambah tahun, bertambah bulan, bertambah tahun yang tu ya. Bahaya tu tuan-tuan. Baik. Fi unukih di tengkuknya. Wa nukhriju, jadi maknanya tuan-tuan, tidak ada satu perbuatan kita yang Allah bagi free of charge. Semuanya Allah akan kalungkan, Allah akan pertanggungjawabkan. Saya kata dengan kakak-kakak saya ni, dulu akak masa sekolah menengah tu, haid dah keluar, apa pakai selama 5 tahun tu, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, pakai apa? Pakai jugurung ke pakai skirt biru? Dulu sebelum Nabi Ibrahim datang wajib kan pakai baju kurung tu, mana ada baju kurung kan, tu blouse skirt biru tu kan, masa tu haid dah keluar dah, jadi pahala ke dosa tu? Lama tak pakai tu, daripada 7 pagi sampai 3 petang, seminggu apa kali? 5 kali sepanjang tahun. Cuti bulan 12 tak adalah pakai kan. Tu ya, bayang tu dosa banyak tu. Waktu istighfar boleh main-main. Yang tu. Tonton. Ke surah panjang ke surah pendek lu? Surah pendek. Surah pendek, Dr. Asri kata tak aurat, kata adalah khilaf-khilaf ulama kan. Dia auratnya, kemaluannya kubul dan dubur gitu. Jadi ada khilaf orang perempuan tak ada khilaf lah kan ya. Jadi kak banyak-banyak taubat sebab sejak kita akid balik tu semuanya Allah pikulkan.
ke kita. Dosa pahala. Jadi yang banyak apa tu? Pahala ke dosa? Pahala. Bila buat pahala tu, masa umur 18 mana ada pahala buat. Pergi sekolah merungut, takut kena marah, mana ada pahala, terpaksa kan. Lagi apa pahala tuan dapat? Pahala, saya ada isteri Ustaz, saya bagi nafkah kat isteri saya. Nafkah apa? Bini tu yang beli kereta sendiri, beli telefon sendiri, isi minyak kereta sendiri, bayar bil telefon sendiri, beli baju sendiri. Pahala apa lelaki dapat? Tuan-tuan, tuan-tuan yang bini kerja lah, siapa beli baju dia? Dia sendiri. Lelaki dapat pahala tak? Tak ada, dapat pahala makhluk je lah. Ada ya pahala, tapi tak banyak. Kan sebab tu adik-adik yang ada ni, yang ni, jangan biar bini tu beli barang dia sendiri. Ya, dia kerja, biarlah dia kerja, tapi duit dia simpan lah, jangan belanja. Ya, kita yang belanja, sebab bila kita belikan baju dia, kita pahala. Kan, masa dia keluar haid lagi, pampers dia pun kita belikan, kita pahala. Betul tak? Ada duit lebih sikit pergi kedai omeh, boleh pula dia golang rantai kan, pahala kita. Betul? Dia pergi kerja tu, tengah hari dia makan kat office, kita yang bagi duit, dapat pahala tak? Tu banyaklah pahala dapat. Kalau seorang ke dia je semua belanja, tak ada lah kita lah. Faham tak? Faham tu? Ada lopeh Ustaz. Ya, nanti pasal dengan anak kita lah. Sebab tu isteri saya kata, macam tu buat apa kerja dia tu? Ya, baik-baik jaga anak, tak payah harga hantar nursery tu, terpulang lah. Ya, dia pun berhenti lah kerja. Ya, jadi macam tu lah. Ya, bil telefon kita bayar, semua-semua tu. Ya, garam kita beli, rumah kita beli, kita suami ni kan. Jadi isteri jawab pula, habis pahala saya Ustaz? Tak, jangan risau. Ya, pahala isteri ni dia nama pahala koreng. Semua pahala suami dapat, isteri dapat. Semua pahala isteri dapat, suami tak dapat. Dia terbalik. Ya, sebab suami dah banyak pahala tadi. Tu cerita malam siang lah tu. Tuan beli televisyen harga 4,000 lebih, anak menonton benda-benda haram, siapa dapat pahala, siapa dapat dosa? Jawab sikit. Dia menonton tu setahun sekali ke hari-hari? Lebih dosa datang. Sebab tafsilah tadi, terperinci. Tafsilah. Benda ni bukan benda pukal. Tafsilah. Apa tadi maksud tafsilah tadi? Very particular perkiraan. Tafsilah tu particular lah dia. Baik, jadi nanti dosa pahala kat kita. Okey. Itu waktu hidup kat dunia. Wa nukhriju, hari ni saya nak buat pahala. Pukul 10 ni ada persatuan mu'allaf, dalam 80 orang mu'allaf nak ajak diskusi. Mu'allaf ni datang daripada mana ya, ada dewasaan telefon tu daripada Korea, ada 4 orang daripada Netherlands yang kumpul di Malaysia ni. Itu dia ajak dialog. Kan tu dia bukan seluar nak pergi dialog nanti ni. Kan biru-biru mata orang ni, cakap orang putih, tak ada cakap Melayu dah. Setiap kan reti warna cakap putih dah. Tapi kalau dah dapat orang putih tu pandai ya. Sebab dia nak memahami Islam yang banyak yang saya sampaikan tu, dia nak faham yang tu. Dia tak nak cerita lain-lain. Nak dapat pahala tu. Kan? Contoh kan ada yang comel-comel sangkut seorang. Dapat balo pula.
Allahu akbar. Baik. Terus lagi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Nukhriju apa? Nukhriju. Tuan-tuan kalau bangun tahajud apa doa? Ni nak beritahu perkataan kharajib ni ya. Nukhriju tu. Apa doa kalau bangun tahajud lepaslah 2 rakaat, 4 rakaat kan? Macam mana doa? Pernah dengar tak doa? Allahumma akhrijni mukhraja sidqin. Mukhraja. Akhrijni. Kharaja. Ya. Kharanjin. Allahumma dakhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa tahajud ni. Ya. Kan ada ayat Quran kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni. Allah perintah kita berdoa dengan doa itu. Jadi siapa boleh hafal dia, doalah hafal. Ya. Nanti begitu tengok dan cari dalam surah Al-Isra. Nanti jumpa. Ya. Baik. Jadi wa nukhriju, dan kami keluarkan lahu baginya, bagi insan tadi. Apa ni? Keluarkan apa ni tadi? Yang dosa pahala tadi. Yang kesan daripada tindakan dan perbuatan dan kata-kata dia tadi, dosa pahala tadi, Allah keluarkan bagi insan itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, kitaban, dalam bentuk catatan kitab. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita wajib beriman dengan perkara ghaib. Antara perkara ghaib yang wajib kita imani ialah kitab amalan. Inilah dia kitab ni. Jadi dalam kitab amalan tu apa yang dicatat tadi? Dosa pahala, kesan daripada perbuatan atau perkataan dia tadi. Bila perbuatan dan perkataan ni berlaku, sama ada malam atau siang, mana ada waktu lain. Sejak bila? Sejak dia akhir balik. Bayangkan tu tuan, waktu duduk belajar Quran ni berapa tahun je baru tu, prinsip nyanda je kerja. Tapi tak apa Ustaz, sifat ahli syurga. Kena belajar gitu kan. Nak faham Quran ni berapa tahun baru. Jadi sejak akhir balik ni itu yang bila datang tahun baru ni memang kena berhati-hati lah. Sebab apa? Nanti kita ada kitab amalan ini. Jadi semua yang kita buat ada dalam kitab amalan itu, dosa pahalanya. Kalau dosa pahala okey, nanti dia jadi sama. Tak masuk neraka, duduk di Al-A'raf tengah-tengah tu. Yang takutnya dosa baru pahala. Itu yang takut. Pen merah kan, pen biru sekali-sekala ya. Itu yang jadi ustaz untung. Yang untung lah, yang rugi-rugi kan. Sebab dia tak sampai tengok bola kan. Kan baru nak tengok cadang-cadang nak pergi kedai minum kopi tengok bola kan, orang telefon, Ustaz tanya soalan Ustaz. Tanya soalan pula, bukannya soalan mudah-mudah, macam-macam kan. I need the answer before 12 Ustaz. Tak, ini orang yang menanya ni bukan macam tuan-tuan kampung ni tuan-tuan. Ini top people ni. Tomorrow 8:30 I have to make decision. So this tonight before 12 please tell me the answer Ustaz. Can or not? The action will be implement. Can or not? Mampus aku. Tak jadi pergi kedai kopi, buka kitab fiqh. Jadi untung kan. Tak sampai nak tengok hak Hogan. Tuan-tuan melopok.
Jadi berhati-hati sebab kita ada kitab amalan ni, kitaban. Yalqahu, apa makna yalqahu? Ini perkara gaib ni tuan-tuan yalqa tu liqa lah, liqa, yalqa, liqa. Faman kana yarju liqa rabbih, surah Al-Kahfi tu kan. Yalqa ni temu, menemui. Jadi insan tu nanti akan menemui kitab amalan itu. Maksudnya dia akan terima lah nanti di hadapan Allah Ta'ala. Mansura tu terbuka. Kita bagi buku ke orang, dia tertutup kan, orang tu buka lah. Jadi kitab amalan ni nanti dah siap buka. Malaikat dah siap buka dah, diserah ke kita. Yalqa tu maksudnya akan berlaku penyerahan. Maksud kita akan jumpa, akan dapat tengok nanti kita amalan itu. Mansura, dalam keadaan terbuka. Lalu apa jadi tuan-tuan? Allah perintah Iqra kitabaka. Iqra tu tak payahlah tengok terjemahan, dah pandai dah tu kan. Bacalah kitabaka, kitab amalan kita tadi. Jadi Allah SWT perintah kita yang melihat sendiri, menghitung. Ini ceritanya hitung amalan tu, hitung amalan, hari perhitungan tu, hisab amalan itu. Ini dia prosesnya. Dia bukan Allah Ta'ala yang akan menyebut, oh hari malam, Sabtu malam kau buat ini, Ahad siang kau buat ini. Tak, kita sendiri akan melihatnya. Bayangan tu senarai dosa tu. Okey, asyik mat kilau je, mat lin tak reti. Hanyut dan bawa bini, bawa anak pergi tengok mat kilau. Bini, anak tak pernah bawa belajar mat lin. Mampu laki-laki ni. Si suami, si ayah ni kiok nanti. Kedai makan, angkut bini anak. Pergi pantai, pergi air terjun, angkut bini anak. Pergi shopping kompleks, angkut bini anak. Pergi belajar matlin, seorang-seorang. Habis. Walhal kan kita dah hafal. Tanggungjawab suami membimbing isteri, tanggungjawab ayah membimbing anak. Sunat ke wajib? Mampu tuan-tuan jadi syok tu kata tadi, syok kita sendiri. Syok kita sendiri. Jadi bahayalah. Sebab nanti Iqra kitabaka, kita sendiri, setiap orang itu akan menghitung apa yang dibuat. Habis tak berani ni rasuah macam ni Ustaz. Memang orang ni rasuah tu sebenarnya tak pernah belajar Quran lah. Dia belajar orang putih, London, Washington, Sydney, Wellington, Melbourne, tu ya kerja Quran tak ada orang. Dia seorang hamba Allah tu ada ladang limau 450 hektar ke Australia. Tapi dah taubat dah. Dia kawan kepada Mustafa Kamal, Allah yarham, yang baru meninggal baru ni, MK ni, kawan dia lah. Dia lebih kurang sebaya lah umur dia. Dia rapat dengan Ustaz. Yang Allah yarham itu pun rapat kan. Cuma Ustaz tak sempat dia pergi solat jenazah dia. Solat gaib ni. Dia ajak Ustaz, jom Ustaz, saya bawa kawan-kawan saya dalam 7-8 family, kita duduk kat rumah ladang saya kat Australia Ustaz. Ada ladang sana? Ada Ustaz, kata. Mereka 450 hektar tu. Lebar banyak duit ni. Alhamdulillah Ustaz, kata. Betul tanya matlin tu tak matlin? Itu dah. Ladang 450 hektar, duit berlambak kan. Maksudnya kalau Ustaz setuju pergi tu, ujian tahun ni insyaAllah aku nak pergi dalam 2-3 hari, tak lama. Kalau Ustaz setuju pergi, dia akan bawa kapal terbang dia, bukan kapal terbang Mas Air Asia tu.
kapal terbang dia. Maksudnya dia catat, naik dah tu dengan family semua. Punya kaya. Pergi umrah 3 hari je. Dia kenduri anak dia Golden Palace, semahal-mahal hotel tu. Ustaz tolong doa saya, majlis walimatul urus anak saya ni berjalan lancar. Saya nazar Ustaz, kalau semua okey, 3 hari lepas tu saya nak pergi umrah. Jadi 3 hari lepas tu biasa kuliah surau dia tu, jumpa dia lah, tengok dia tak ada. Mana pergi Dato' Seri tu ni? Dia pergi umrah Ustaz. 3 hari lepas tu dia ada balik kat Bangi. kata pergi umrah. Dah balik Ustaz. Dia kata, power Ustaz. Maksudnya dia buat tawaf sekali, dia buat sa'i, balik. Yang kan? Dia panggil satu kapal terbang tu, dia seorang ni dengan family dia lah, dengan anak menentu dia. Tapi Mak Lin tak tahu. Agak-agak Iqra' Kitabaka nanti apa jadi? Agak-agak lah dia baca tu, dia jumpa pahala dia tak? Dia jawab, jumpa Ustaz. Dia kata, tengok Ustaz, harta saya datang surau Ustaz, saya punya kereta harga 1.7 juta Ustaz. Memang pun dia datang surau parking, bila Ustaz keluar tu saja dia lintas. dia buka cermin, apa Ustaz? Berdosa ke bawa kereta ni Ustaz? Tak, pahala. Dia ada itik kat semuanya 200,000 ekor. KMPLKN 3. Memang kaya kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak keluar-keluar surau tu, membaca Quran, ngapal Al-Mulk, ngapal Al-Kahfi, masya-Allah. Tapi usah kutuk kan, dah tak reti nak buat apa dah, nak makan pun nak kenyang baru nak kena Quran. Jangan cakap tu Ustaz. Dulu lalai Ustaz tak marah saya. Ustaz-ustaz lain ni datang kat saya ni ngajar dulu, semua cerita cantik-cantik kan gitu. Tak pernah cerita Iqra' Kitabaka ni. Jadi tuan-tuan berhati-hati ya, Iqra' Kitabaka. Kita yang akan membacanya nanti. Kat sinilah berlakunya muka berubah jadi hitam, jadi kelabu, muka jadi bersinar-sinar. Kat sini tuan, banyak hadis dia ni yang mensyarahkan ayat ni. Antaranya apa? Yalqir rajulu kitabahu, akan bertemu, akan berjumpa seorang laki-laki, itu termasuk perempuan lah, akan kitab amalannya. Fayanzuru ila sayyiatihi, lalu dia akan melihat, maksudnya membaca tu, Iqra' tu dia akan baca dulu senarai dosanya. Kullama marra bisayyiatin taghayyara launuhu, tiap kali dia lalu satu dosa, dibaca satu dosa tu, berubah mukanya, berubah cerah ke berubah gelap? Berubah gelap. Jadi kalau dosa dia banyak, apa jadi muka dia? Jadi orang keliling dia dah tahu dah, dia ni ahli neraka, belum dia masuk neraka lagi. Thumma yanzuru, kemudian dah habis dosa tu, dia Iqra' tadi, dia tengok tadi, dah habis dosa tu, kemudian yanzuru, dia akan tengok pula hasanatihi, pahalanya. Kullama marra bihasanatin, tiap kali dia lalu satu pahalanya, raja'a launuhu, kembali cerah mukanya tadi. Kan? Jadi maknanya kalau kita nak faham, kalau ada 5 dosa, ada 2 pahala, gelap, 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 gelap. Jadi kemudian dia tengok pahala pula cerah, cerah. Jadi 3 gelap lagi, dia ahli neraka. Macam tu lah. Kalau 2 dosa, 5 pahala, gelap, gelap. Macam tu kan? 2. Jadi bila dia baca pahala pula, cerah, 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 mukanya akan kembali cerah. Jadi masa tu orang dah tahu dia ni ahli neraka atau ahli syurga, dia masyar lah. Jadi jom tuan-tuan, kita cerahkan muka kita. Jadi pesan dengan anak perempuan, tak perlu pakai pemutih muka, sila ambil wuduk dan baca Quran banyak-banyak. Nanti di akhirat nanti mukanya putih. Kalau asyik pakai pemutih muka kat dunia,
tak ambil wuduk untuk baca Quran, nanti di akhirat mukanya hitam legam. Bilal bin Rabah putih ke hitam kan? Nanti akhirat nanti dia putih. Orang kafir kat Amerika kat tu putih ke hitam? Putih. Di akhirat hitam legam. Baik. Tuan-tuan cari ayat saya baca ni. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah. Buka juzuk 30. Tunjukkan apa jadi waktu membaca kitab amalan itu, ya. Amma yantasa'alun. Muka berapa ni tuan? Muka 585. 585. Bagi turun ayat, terus ayat 37. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Apa makna dia tuan-tuan? Likulli bagi tiap-tiap, imri'in tu orang, minhum dari kalangan manusia dan jin ini, yawma idzin hari itu, di mahsyar nanti depan Allah, sya'nun ada urusan, yughni yang menyibukkannya. Jadi tak sempat tolong ayah, tak sempat tolong mak, tak sempat tolong anak lah. Ayat atas tadi, jadi pada hari itu wujuhun, tu cerita muka kan, wujuhun tu wajhun lah, muka, yauma idzin pada hari itu, musfirah, berseri-seri, sebab pahalanya banyak. Sejak daripada umur dia 14 tahun dia salat subuh berjemaah, berseri-seri, dahikatun, tertawa. Sebab tu kat dunia ni jangan golak banyak pun lah, takut sana nanti tak dapat dahikatun ni, asyik raja lawak dalam rumah kan, dalam televisyen tu, mampu nanti sana nanti tak apik nak golak. Jadi bacalah Quran. Mustabshirah. Mustabshirah ni apa tuan? Ceria. Bahasa ini ceria. Okey. Itu aminah. Kita nak yang tu. Jangan wujuhun, muka, yauma idzin pada hari dia baca kita amalan tadi, alaiha ghabarah. Alaiha tu atas muka itu ada debu. Debu ni tuan-tuan, kereta putih jangan basuh-basuh 3 bulan. Debu apa jadi? Jadi kelabu lah. Tarhaquha, ini kalau orang kafir tuan-tuan, tarhaquha tepek pula dengan qatarah. Qatarah ni kalau kami ngaji pondok dulu, minyak tar, bantumin hitam legam ni, itu orang kafir. Jadi orang Melayu yang hina-hina agama kata Nabi babi, Allah babi itu, kalau dia tak taubat nanti tarhaquha qatarah. Mak ayah tak takut tu, adik-adik dia tak takut lah. Sebab nilai alam ghaib ni tak ada dalam hidup manusia Melayu ni. Dia hanya takut penjara 4 bulan, itu dia takut. Benda-benda ni sebab dia tak ajar. Yang surah masjid tak ajar. Surah masjid hanya panggil Azhar Idrus nak bawa lawak jenaka, panggil siapa lagi yang suka cerita gelak-gelak ni, berhentilah tergelak dalam surah masjid. Ayat Quran ni orang tak erti, tak dididik. Baik, dan
Tengok balik tadi, Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kafa, cukuplah, bi nafsika, dengan diri engkau sendiri, al yawma, pada hari baca kita amalan tadi di akhirat tu, 'alaika, ke atas dirimu, hasiba, sebagai penghitung. Penghitung ni, hasiba ni tuan-tuan, kalau yang ISO tu, kalau pejabat-pejabat buat ISO tu, yang datang cek tu kita panggil apa? Auditor. Auditor tu namanya bahasa Arab hasibun. Tu ya. Hasiba ni sebab dia kedudukan perkataan tu lah. Ya, jadi kita lah auditor kepada diri sendiri. Bukan Allah, bukan malaikat. Ya. Baik. Ini berhati-hati lah tuan-tuan ni, tahun baru kena tingkatkan lah kita punya prestasi amal. Ya. Ada pula orang tuan-tuan, kalau dia pahalanya banyak, dia akan jadi bila dia baca kitab amalan ni, dia baca dosa dulu, berubah muka dia, kemudian ni pahala banyak ya, kemudian dia baca pahala pula, cerahlah mukanya. Nanti Allah suruh dia baca semula dosanya, second round. Disebut oleh Rasulullah SAW, kullama marra bisayyi'atin, tiap kali dibaca semula dosanya itu, satu dosa itu, Allah berkata kepada dia, aqarrahu rabbuhu. Aqarra ni ikrar, ikrar ni mengaku, Allah minta dia mengaku. Macam tu ya. Anta fa'alta hadha, adakah engkau yang melakukan dosa ini? Allah minta dia mengaku. Tu yang surah Yasin, kalau dia tak mengaku dengan mulut, nanti tangan dia mengaku, kaki dia jadi saksi, kulit dia jadi saksi. Tu banyak dalam ayat Quran ya. Ya, maka hamba ni yang banyak pahala tadi, yang dosa dia sikit tadi, hamba ni kata, bala ya Rab. Bala ni ya, wahai Tuhan, aku yang melakukannya. Lalu Allah SWT balas dia punya pengakuan tu, qad satartuha fid dunya wal yauma qad ghafartu laka. Wahai hamba, sebenarnya di dunia dulu aku tahu engkau buat dosa ini dan aku telah suruhkan orang tak tahu engkau buat, dan hari ini sebenarnya aku telah ampunkan. Ini rezeki rahman Allah Ta'ala yang kita cari. Kita baca nanti dosa itu ada dalam kitab amalan, tapi finalnya Allah kata aku telah ampunkan. Pergi dosa yang kedua, Allah kata akhir sekali aku telah ampunkan. Akhirnya tuan-tuan, kalau 5 pahala, 2 dosa ini dah tak ada, Allah ampunkan. Bukan setakat itu, Allah akan tukarkan jadi pahala, jadi 7 pahala kita. Maka orang ini akan terus masuk syurga. 2 dosa tadi tidak diampun melalui neraka. Ini yang kita pulut ni, yang kita duk sungguh-sungguh buat amal soleh banyak-banyak. Saya cari yang wajibnya, yang sunat kalau ada lebih tenaga saya buat, tapi saya cari yang wajibnya. Beritahu Quran ni pada orang, hukumnya wajib. Cerita macam-macam lah, cerita dalam surah masjid kan, itu kadang sunat pun tak. Ini wajib. Saya pilih yang wajibnya. Ngajar solat wajib, ngajar berzikir, tubna ila Allah, sambung tuan-tuan. Dapat sambung matlin tak berhenti. Ilahi sambung kan. Dapat sambung, tapi matlin tak berhenti. Jadi tubna ilahilas tu sunat ke wajib? Tak ada sunat lah. Dia nasyid. Nasyid lagu. Matlin tadi wajib ke sunat? Bagi saya pilih yang wajib, sebab wajib ni pahala dia banyak, sunat tu pahala dia sikit. Jadi jom kan, untuk kita dapat apa tadi, aku ampunkan. That's doa we request from Allah SWT through the recitation after every solat. Sometime lah imam akan berdoa,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa razaq wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan, rahmat ketika mati, jangan seksa sangat, wa maghfiratan ba'dal maut, ampun selepas mati. Allahumma hawwin alaina, hawwin tu permudahkan sakaratul maut, wan najata, najata tu selamat, min tu dari, annar tu neraka, wal afwa, ampun ketika hisab. Ini benar ni. Tiap kali kita lalu dosa tu, Allah kata kat dunia dulu aku suruhkan orang tak tahu, sebenarnya hari ni aku dah ampunkan. Itu yang kita minta tu, wal afwa indal hisab, waktu kita membaca kita amalan tu, kita mohon Allah ampunkan kita. Sebab kalau Allah tak ampun masa tu, nerakalah cara Allah ampunkan. Sebab tu kita doa lagi, Rabbana taqabbal minna salatana tammah, lepas itu waghfir lana dhunubana, apa benda itu? Waghfir lana, ampun bagi kami, dhunubana, dosa kami. Ammah tu apa? Dah tak reti. Dah tak reti, tak ada doa tu. Ammah tu senang semuanya, macam tu, kesemuanya. Lepas itu apa sambung? Wala tu'adzibna, jangan azab kami yaumal kiamah, pada hari kiamat. Maksudnya jangan ampun dosa kami melalui neraka. Itu maksud doa tu, kan? Tapi masa tu tuan-tuan letak belakang tangan kat lutut. Itu yang saya benci tengok. Tu kat lutut dia letak. Amin. Tu tak sabut dah. Min. Saya perhati agak kawan-kawan kita dalam surau, dalam masjid. Doa tu punya penting tu, ni perhitungan perhitungan terakhir tu, silap situ dalam neraka kita diampunkan. Tu yang kita wal afwa indal hisab wala tukhzina yaumal qiyamah. Kan kita sebut macam tu, jangan hina kami pada hari kiamat. Hina tu apa maksudnya? Dalam ayat lain ada Allah tafsirkan, siapa yang Allah masukkan neraka, sesungguhnya Allah telah hina dia. Hina maksudnya dalam neraka. Jadi Allah, kita nak Allah ampun sebelum dalam neraka tu, ketika hisab amalan. Wal afwa indal hisab. Apa ni tuan-tuan sebut dalam bahasa Melayu kan, tak payah bahasa Arab. Takut tak reti. Boleh? Jadi siapa dapat tu, dia dapat rahmat Allah Ta'ala dah, untung dia masuk, dia tak payah masuk neraka, dia masuk ke syurga. Aminah, kita masuk dalam tu lah. Dia senang kan tuan-tuan, macam tu cari je mana jihad lawan orang kafir itu, apa yang porang, mati syahid, senang. Tapi satu ialah yang akan sangkut, tapi tak masuk neraka, dia tersangkutnya apa dia? Hutang dengan orang. Hutang dengan orang walaupun syahid, dia sangkut, dia tak masuk neraka, tapi sangkut. Dia hold on, tak boleh masuk lagi, settle dulu. Sebab tu hutang orang kena bayar tu. Baik, tengok lagi ayat. Manih tada. Apa maksud manih tada? Barang sesiapa yang dia mendapat petunjuk. Tak betul, kena tambah dengan perkataan berusaha. Siapa yang berusaha untuk mendapat petunjuk, sebab dia daripada ihtadaya ni menunjukkan proaktif, pelaku tu, proaktifnya, maksudnya dia berusaha mencari petunjuk. Dia belajar Quran, dia belajar solat, dia taubat, nuntut ilmu lain-lain tu, dia usaha. Fa innama, sesungguhnya yahtadi li nafsih, dia berusaha mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan. Jadi kalau ayah dia usaha dapat petunjuk, ayah dia dapat lah, anak dia tak dapat.
Anak dia usaha, ayah dia tak dapat. Kan kadang-kadang kita jumpa jurang timur barat antara ayah dengan anak ni. Ayah dia soleh, ngapa anak dia boleh menghina agama? Boleh. Mengapa ayah dia imam dan guru Quran, mengapa anak perempuan dia murtad? Tahun berapa dulu? 80 lebih dulu. Kisah Aisyah Bukhari dulu. Ayah dia imam, guru Quran lagi, tapi anak perempuan murtad. Sebab ayah dia berusaha, anak dia tak. Anak dia saya nak cari duit banyaknya. Jadi toke Cina ni, jahat Kristian ni, offer kat dia kerja, daripada pakai baju kurung, tangga tudung, tangga baju kurung, pakai baju lengan panjang, lengan pendek, akhirnya pakai skirt. Akhir sekali offer, jom kalau nak hidup lagi mewah, duduk kat Australia, jom jadi Kristian. Ayah dia usaha kat kampung, bangun tahajud, baca Quran, istighfar, solat isyraq, solat duha. Ayah dia dapat hidayah, anak dia tak dapat. Jadi anak kita ada usaha tak tu? Kena bimbing lah. Kena bimbing. Baik. Wa man dhalla, siapa yang asyik tengok bola. Dhalla. Sebab dhalla kan la hujung tu. Bola, dola, dekat-dekat bunyi tu. Siapa yang asyik tengok bola, fa innama yadillu 'alaiha. Siapa yang pilih jalan sesat, maka dia menyesatkan dirinya sendiri. Jadi yang hina-hina agama itu, dia menyesatkan diri sendiri. Orang lain tak kesan dengan dia, cuma orang lain sayang dengan dia, kesian dengan dia, jadi berusaha untuk menyedarkan dia. Sedar ni pucuk, kalau dogi kena hukum lah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. La tu tidak, taziru tu pikul, tanggung, waziratun tu pelaku dosa, wizra ukhra pelaku dosa lain. Ini orang Melayu biasa ni, tak apa buat dan tanggung dosa. Tak. Dia suruh orang tu buat dosa, dia kata dia tanggung dosa. Dia tu memanglah tanggung dosa dia suruh orang tu, tapi orang yang buat dosa tu berdosa juga. Bukannya tak berdosa. Baik. Habis anak-anaknya belum akil balik, siapa tanggung dosa dia? Kisah anak 7 tahun, 6 tahun datang suruh memokak buat bising, siapa tanggung dosa dia? Jawapan dia tak ada. Dia tak ada dosa. Yang berdosa ayahnya kerana tak mendidik, bukannya tanggung dosa anak tu. Dosa ayah tu tak didik, sebab mendidik tu wajib kan ke atas ayah tu. Jadi anak-anak tu tak ada dosa. Tu yang saya marah tu, budak kecil umur 3 tahun 4 tahun angkut datang surau, tapi budak umur 18 tahun 19 tahun tak pernah angkut datang surau. Masa kecil bawa kan, pakai pampers bawa, datangkan pampers dah 3 tahun lebih 4 tahun tu bawa, tahun 1 bawa lagi, naik sekolah menengah dah tak bawa dah. Menapa ia budak tu? Ada kat rumah lagi, tapi kenapa tak bawa? Cuba tuan-tuan jawab. Nak dengar gini jawapan dia. Tak berjawab lah Ustaz. Sedangkan yang penting, yang tadi wakulla insanin tadi, yang tiap insan Allah pikulkan dosa pahala tadi, budak umur 4 tahun ke budak umur 13 tahun? Budak umur 13 tahun. Sepatutnya budak sekolah menengah tu yang ayah diangkut datang sini. Yang 3 tahun 4 tahun bagi mak jagalah kat rumah. Macam tu lah. Faham tak faham tu? InsyaAllah kuliah subuh tahun 2036 nanti adalah anak sekolah menengah. Baik, terus lagi depan habiskan, wa ma kunna, dan tidak kami mu'adzibina, mengazab satu-satu bangsa ni, satu-satu kaum ni, hatta sehingga nab'atha, kami hantar, kami utuskan rasul untuk memberi peringatan. Ingat tuan-tuan
Tok guru kita dah ingatkan, benda lara jauhkan, benda haram jauhkan, pelajarilah Al-Quran. Kan dah banyak peringatan disampaikan. Jadi kalau lalai juga bangsa kita ni, nanti Allah hukum lah. Antara hukuman yang sedang berlaku sekarang tuan-tuan ialah generasi bawah kita ni, generasi muda kita sudah anti agama. Itu hukuman Allah Ta'ala. Itu yang paling kita takut. Kalau Allah hukum kita tenggelam bumi ni, rumah-rumah semua jatuh dalam bumi ni, berlaku, jangan desa mewah lah, berlaku tempat lain lah. Kan saya rasa kalau semalam berlaku di Beranang sana, bumi telan satu kampung tu kerana maksiat keengkaran penduduk kampung tu, saya ingat pagi ni penuh ni surau ni subuh. Sebab orang dah timbul takut kan. Kalau bentuk azab tadi bentuk macam tu. Tapi kalau Allah jadikan bentuk azab ni tuan-tuan, anak-anak muda kita nak buat dosa, nak berzina, kat mana-mana dia boleh berzina. Siapa yang akan taubat? Dulu nak tengok betis orang pun susah. Sekarang ni nak tengok kemaluan orang pun senang. Kalau Allah seksa dengan macam ni sekarang ni, siapa dia yang bertaubat? Banyak surau masjid lagi 15 tahun akan tak ada jemaah. Kalau ikut adat zahir yang kita tengok, ada surau renovate 8.3 juta, habis renovate surau jadi masjid Nabi, jadi dengan spotlight macam-macam. Tapi bila saya pergi kuliah maghrib situ sekali, saya tengok boleh kata puratanya 90% semua 70 ke atas semua ahli jemaah. Memanglah dia senang cari 8 juta sebab semua dah ingat nak mati. Infak. Orang ke kayu pula, banglo besar tu. Dia boleh renovate. Saya katalah, saya risau lagi 10 tahun surau ni kosong. Sebab tuan-tuan saya tengok hari ni semua 70 ke atas. Tak ada yang duduk togak dah, semua menyandar kat kerusi hijau tu. Dah tak mampu dah duduk. Dah 70 lebih umur kan. Jadi Allah seksa kita sekarang ni dengan buka seluas-luasnya punca-punca maksiat dan dosa. Nauzubillah, hancur kita. Jadi anak-anak kita nanti ayahnya baca Quran, telinganya jadi macam panas. Tapi kalau dengar suara pelawak dengan penyanyi, pelakon, dia jadi tenang. Binasa tak jadi keluarga kita macam tu. Dia nampak ayah dia solat duha kat rumah, dia jadi macam tak tenteram. Tapi bila dia nampak fanfare mana-mana tu, dia jadi tenang. Ini ramai ayah mengadu dengan saya ni. Saya cuba ustaz, dia duduk tengok televisyen, saya pergi baca Quran kat ruang tamu ustaz, semua lagi ustaz. Dia tinggal TV tu. Tadi dia tengok tu, dia tengok benda yang dia minat tu, tapi dengan baca Quran tu dia lagi. Oh, power. Ini dan sebab peringatan-peringatan sudah disampaikan, tapi ayah tak lindung benda haram, jadi berterusan. Maka muncul generasi 26 tahun hina agama, kan? 32 tahun hina agama. Itu yang keluarkan perkataan menghina, yang dalam hatinya benci kat surau, benci kat azan, kita tak tahu berapa ramai lagi. Bila dia nampak orang pakai jubah, pakai kopiah, pakai tu, dia jadi lawyer. Kita tak tahu berapa ramai. Tu yang bila saya baca ayat yang ni, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Orang kata azab Allah belum sampai, saya kata azab Allah dah sampai dah. Kan anak bangsa kita. Supaya nanti Allah benamkan sedalam-dalamnya ke dalam neraka. Sebab terlibat maksiat di umur 14 tahun dah pandai berzina. Terus sampai umur 72 tahun, 61 tahun. 2 hari sebelum nak mati baru dia ingat surau. Sebab dia ingat kalau dia mati nanti mayat datang surau. Macam tu. Datang surau pula, duduk kat belakang tu berborak. Orang kuliah kat sini, dia borak kat belakang sana. Yang kawan dia berborak tu masih dia belum datang tu, dengar kuliah ni. Bila dia datang dah berborak dengan dia. Jadi datang surau pun jadi parasit.
jadi merosakkan. Saya tegur pun ni seksyen 7 pagi ni. Jadi saya kata, tuan, kalau tuan merosakkan majlis ilmu, lebih baik tuan balik. Jangan duduk dalam surau ni, duduk luar. Cakap terang-terang. Dia keluar. Sebab dia berburak, ganggu kita kan. Yang orang lain ni pun dah jeling-jeling dah sebenarnya, nak negur juga, cuma penakut. Tuan-tuan lah tu penakut, mengguris perasaan. Yang dia bukan mengguris, dah potong perasaan kita tu. Tak takut pula kan. Okay? Dan jadi tahun baru ni, jom kita berazam lah. Kalau sebelum ni tak tahu Madlin, kita tahulah Madlin apa ni. Mad arid ni sukun, mad apa ni, mad lazim kalimi mutaqal. Tu kena tahu tu. Jangan asyik tahu mad kilau je. Wallahu alam. Ada apa-apa soalan? Lepas ni ada canai kari kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah saki-baki umur yang Kau beri pada kami sebagai ruang dan peluang untuk kami menambah amal-amal ketaatan, sehingga kami berjaya memberatkan timbangan amalan kebaikan kami di akhirat kelak. Di hari-hari yang lampau, Ya Allah, kalau ada perkara haram yang kami lakukan, tolong ampun dosa kami. Kalau ada perkara wajib yang kami tinggalkan, tolong ampun dosa kami. Sebagaimana Engkau ampun dosa kami, Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kami pohon juga tolonglah pandu dan pimpin zuriat kami, agar sama-sama melakukan ketaatan sebagaimana kami lakukan. Kami meninggalkan segala larangan Engkau sebagaimana kami tinggalkan, atau lebih lagi daripada itu, Ya Allah, agar di akhirat kelak Engkau himpun dan temukan kami dan zuriat kami dalam syurga dalam tingkatan yang sama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.